Allah, Allahu ya Allah. Tubuh-tubuhan apabila mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ajar gitu kan, sudah petani ajar gitu kan. Tapi kalau kita mungkin tak pernah mengaji, kita tak pernah tahu, dan kita rasa benda ni tak ada apa-apa. Benda ni rutin dibaca-baca di rumah-rumah orang tahlil. Bukan rutin. Bukan rutin. Lepas tu mari kita cuba baiki saya sendiri, baiki keadaan berzikir kita ni lah. Kita dilatih di surau, di masjid untuk zikir sama imam supaya bila kita balik, kita seorang kat rumah, kita ada penghayatan. Tapi kalau latihan yang diberi di surau masjid, kita tak nak bodoh, tak nak ikut, memang tak siapa marah kita, betul tak? Kalau kita memang zikir, kita tidur, siapa nak marah kita? Siapa nak pandanglah kita? Walaupun ada kamera pasang ni, boleh tengok orang tidur, siapa nak tegur kita, betul? Everything is depend on us tau. Semua direly pada diri kita Kita nak buat, kita buat. Kenapa? Engkau sendiri akan bertanggung dan engkau sendiri akan berjawab dengan apa yang kau buat. Itu yang dia kata apa? Itu dia kata. Engkau sendiri akan bertanggung dengan apa yang kau buat dan engkau sendiri akan berjawab dengan apa yang kau buat. Engkau sendiri akan bertanggungjawab. Atau Melayu kata tanggungjawab. Ini pilihan kita lah. Kita nak tidur lah. Tak nak baca lah. Tak ada pengurusi masjid akan tengok video kamera ni, tengok video, ada orang tadi panggil. Okey, awak datang sekejap. Tadi saya tengok awak subuh awak tidur. Tak ada. Takkan ada mana-mana surau masjid. Takkan ada. Even tidurlah sepanjang subuh ni pun tak dapat tak tegur. Betul. Tapi yang rugi apa? Rugi diri rugi. Diri yang rugi. Orang surau tak rugi, orang masjid tak rugi, kawan tak rugi. Ibu kawan kita tidur, dia sebelah dia tidur, dia kat sini. Dah jarang kawan, jangan tidur, jangan kuliah, tak ada. Air zaman tak ada gitu. Air zaman tak ada gitu. Tapi kalau rumah terbakar, dia lah beritahu, rumah kau terbakar lah kat belakang. Dia tak beritahu. Itu memang bagus beritahu lah. Tapi pada buat agama, my own business, kau tidur yang pasal. Itu saya kata dulu. Engkau tak fikir, di sebelah, kita baca la ilaha illallah, kita tak baca. Tak apa kata, baca dah sama-sama imam, tak ada. Air zaman tak ada. Mungkin zaman dulu salafus soleh ada. Jadi semuanya depend pada kita. Kita buat kita dapat, kita pun tak dapat. Dah, itu saja. Sebab tu kalau kita tak ada kesedaran yang betul pada perkara gini kan, tinggallah. Kesal nanti, tengok buku amal, sikitnya amal aku. Itu dalam kitab dia ceritakan kalau nak dengar hadis-hadis ni, selalu yang pakar hadis ulama India. Ulama India. Kalau guru-gurunya belajar hadis kat India, walaupun belajar sekejap 6 bulan, setahun, dia akan sebut hadis dia jangan dengar lah. Dulu ada orang tanya, ada kawan kami lah, dia tanya Ustaz Adi Awang, ini bukan cerita politik dia tanya Ustaz Adi Awang, kenapa Ustaz ulama hadis ni banyak kat India? Ada tanya itu tak? Dia kata bila Allah nak berikan satu bangsa itu kelebihan, dia beri. Apabila mereka sungguh-sungguh. Jadi ulama-ulama kat India ni terkenal dengan hadis-hadis mereka. Mereka menilai hadis, mereka menolak hadis palsu, mereka meletakkan hadis ini, mereka berapa hadis banyak kat India. Bukan banyak kat Mekah. Itu yang ulama banyak kata, betul. Lepas tu dulu ada ulama dari India ni, dia baca hadis ni. Ini ulama ni orang tabligh lah dia baca. Jadi ada kawan terjemah, saya dengar di satu masjid lah. Saya dengar bahasa dia baca, saya dengar. Dan saya kata saya tak jumpa ada ni. Rupanya saya tanya guru kata ada ni ada. Apa dia kata nanti di syurga nanti akan ada seorang lelaki, dia melihat syurga di atas, tingkat atas lah. Dia nampak ada syurga tu ada tempat baring. Tempat baring ni bila orang tu pusing badan akan keluar wangian dia, boleh kata ni. Dan dia terpegun.
dia terpegun. Macam mana syurga aku tak ada? Dan dilihat orang ni, dia naik kuda. Kuda tu daripada permata berwarna merah. Dan dia naik kuda sana sini. Sedangkan kenderaan dia hanya kuda biasa. Maka dia terpegun. Dia tanya dengan malaikat, kenapa dia punya tempat baring dia bila gerak ada keluar wangian? Tak ada kata yang jual kat dunia gerak keluar wangian, gerak badan keluar wangian. Dia macam auto, tak ada. Tapi ada di syurga. Maka dia kata dengan malaikat, kenapa dia ada, aku tak ada? Malaikat kata, tak apa, aku cek amalan dia, aku cek amalan kau juga. Maka dia disemak amalan. Dalam kitab kata disemak-semak, dia dapati semayang dia sama banyak, tapi dia dapat satu je kelebihan. Orang yang dapat katil tu, dia kata dia menyebut subhanallah lebih sekali daripada engkau. Maka kesallah orang ni, Allah subhanallah, dia subhanallah. Perbandingan amal. Perbandingan amal menyebabkan dia mendapat kelebihan itu. Maka kesallah ahli syurga dia tinggal bawah ni, kenapa aku tak baca, kenapa aku tak buat. Tu saya kata masa ada nyawa ni, imam ajak fikir. Masa ada nyawa, tak tahu nak dua akan tumbang ke mana, jauh. Sekarang ni banyak orang mati mengejut tau. Banyak orang mati mengejut. Baru ni orang kata tu surah Al-Falaq. Lepas subuh ada minum. Dia lah yang tuangkan air tu ustaz. Balik daripada kuliah pukul 9, dia kata sesak nafas kat rumah, dia rebah, dia meninggal. Selain ustaz tu menangis cerita. Dia kata dia yang tuang air kat saya. Betul. Dia jaga bang. Kematian dia air zaman ni begini habis. Tiba-tiba nama kita keluar kat WhatsApp tau. WhatsApp. Dimaklumkan baru kata, muda lagi, tadi aku nampak dia, sihat lagi. Mula-mula orang cakap macam-macam. Bila dah aku jumpa dia? Nama dah keluar lah. Dimaklumkan. Sekarang jenazah ada dia tu sedang. Dijangka dia bawa balik gini. Semua ada maklumat. Siapa nama tu? Nama itu nama kita. Dalam keadaan kita masih lagi nak mikir pun tak boleh. Dipimpin pun tak boleh. Contoh orang lagi dah tak boleh. Betul lah. Kalau dalam surau nak fikir pun tak boleh. Ingat satu orang kat rumah boleh fikir. Boleh lah 3 minit dia. Itulah cerita dia sebenarnya. Sebab apa? Kat surau dipimpin tangan pun, dipimpin tangan. Jom kita jalan bawa fikir, jom kita lalui plan fikir pun. Allah. Jaga-jaga tau. Jangan biar pada diri kita. Saya ingatkan diri saya. Jangan biarkan diri kita. Jangan biarkan dia berlalu. Ruginya, ya Allah, bukan sikit rugi. Jangan layan dengan nafsu ni. Sikit nak tidur. Patang tutup nak tidur. Padahal umur muda lagi. Tidur pukul 10 pun ngantuk. Tidur pukul 11 pun ngantuk. Tidur pukul 2 pun ngantuk. Allah. Okey, faedah kedua. Nasihat ke berapa? 15 dah. Sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu. Baru cakap tadi. Mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendak nafsu. Hanya tu nafsu lah. Dia kata apa? Faedah kedua ni, bila guru dia tanya, engkau belajar dengan aku 30 tahun. Guru dia nama Imam Ash-Shafi'i Al-Baqi. Engkau belajar ini, mereka ni hidup sekitar 200 hijrah. 300 hijrah. Mereka ni, dia tanya anak murid dia, guru dia nama Imam Ash-Shafi'i Al-Baqi. Engkau dah belajar aku 30 tahun. Apa ilmu kau dapat daripada aku? Yang pertama kita dah baca dah. Sekarang kita baca faedah yang kedua. Aku melihat sekalian makhluk sentiasa, itu zaman dia tau, dia nampak. Zaman sekarang jangan cakap lah. Jangan cakap lagi lah. Zaman Jahannam ni, zaman akhir zaman, zaman fitnah yang terlalu besar. Zaman yang Nabi kata orang melihat batil itu baik, baik itu batil. Zaman ni, zaman kita berada ni lah. Zaman yang Nabi kata akhir zaman nanti ramai orang solat, sebenarnya dia tak solat. Zaman ni. Hadis riwayat Imam Ahmad ni, saya nampak di surau Tampal. Dan saya juga pernah baca hadis tu di Tampal dekat surau dia. Ramai orang solat, sebenarnya tak solat. Ni, lepas tu kita nak cek
Jangan masuk golongan ni, sembahyang tapi tak sembahyang. Kenapa? Wudu salah, mandi wajib tak betul, rukun tak faham, syarat talqin. Kalau berada dalam itu kena keluar cepat. Kena keluar cepat. Dia jaga kan. Sekarang ramai orang sedar nak sembahyang, tapi nak belajar sembahyang tak nak. Sesungguhnya ni apa maksud sesungguhnya? Betul, benar. Aku tak tipu, dia kata imam ni. Itu sesungguhnya ni. Sesungguhnya ni macam orang kata, betul aku cakap, sungguh. Macam nak sampai tahap bersumpah. Benar ke ni? Benar sungguh. Kau sungguh-sungguh cakap ni, sungguh. Ni sungguh. Dia macam level nak bersumpah. Sungguh, betul, aku nampak. Bukan dia main ni. Aku melihat ni kita draft Okey. Lepas tu saya cakap dia baca kitab ni, dia kalau dulu mengaji dia kena pergi word by word. Baru kita nampak apa mutiara dia. Dia kata sesungguhnya aku melihat. Dia kata kebanyakan, betul lah perkataan dia, sekalian makhluk ke manusia, makhluk ini semua mengikut kehendak nafsu. Dia kata makhluk pastilah dalam kitab ini dia merujuk pada manusia ini ikut kehendak nafsu dan segera bersegera menunaikannya. Bersegera menunaikan kehendaknya. Ini terhasil. Kenapa dia boleh nampak begini? Sebab dia lihat dengan satu anggota, nama dia mata hati. Kalau dia lihat dengan mata kasar, dia tak nampak. Dia lihat dengan mata hati, baru nampak. Ini nama dia basirah. Kalau dalam kitab-kitab dulu guru sebut ni nama dia basirah, mata hati. Kalau orang putih dia panggil sixth sense, panca indera keenam. Ini dia terbuka dengan bantuan akal. Setelah dimulai dengan panca indera yang 5. Dia guna panca indera yang 5. Apa? Dia guna akal, dia guna mulut, dia guna apa? Daripada itu digunakan akal, maka terbukalah mata hati. Terbukalah mata hati. Rupanya dalam hati kita ni ada mata. Ada mata. Itu dah boleh mata dekat hati. Mata dekat hati. Kalau akal ni tak guna, mata hati tak buka. Akal ni tak nak fikir aku datang surau, aku belajar apa? Aku duduk sini 20 tahun ni. Apa aku dapat ilmu aku macam mana? Daripada aku pindah dulu tahun 2002, 2012, 2013, aku datang sini, aku belajar apa surau? Kenapa? Mata hati dia dah lama buta lah. Dah lama tutup. Lepas tu dia fikir, dia tak guna akal. Lepas tu bila lepas 30 tahun, guru dia tanya anak murid dia, kau belajar apa dengan aku ni? Apa kau dapat? 30 tahun belajar tau. Dia boleh ulang, dia boleh mengumpulkan faedah. Kalau kita kata, kita 10 tahun kita belajar apa surau? Kita apa kita kata? Kita tanya gitulah.
Topik apa dia tahu. Dulu sebelum pindah tak tahu, sekarang tahu. Apa yang kita boleh hurai, cerita. Macam tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa tau. Maknanya, tak ada faedah. Tak ada faedah. Ya. Bukan surau tak ada faedah. Kita tidak mengambil faedah dari surau. Satu hari nanti bimbang apa tau. Allah hantar kita jauh dari surau. Kena tukar kat pedalaman. Surau tak ada. Masa tu menangis kan. Azan tak dengar. Sebab bila di surau tak nak ambil manfaat. Bila ada ilmu tak nak ambil manfaat. Bila ada guru datang nak tidur-tidur. Itu akhirnya tidak diberi lagi ruang. Sebab tu guru kata hidayah ni kadang-kadang ada expired date. Tahu expired date? Ada masa dia beri peluang, tidak juga ambil peduli. Peluang tak ambil peduli, satu hari pam tak boleh lah. Satu hari nak dengar kuliah pun malas. Ada jahal. Tak pimpin lah ibadah kita, betul. Apa? Mati hati tak buka. Buat apa ni? Ni kendak nafsu. Ni kendak dia ni. Apa kendak dia? Yang popular lah. Makan, tidur. Ni kendak dia paling popular. Lepas tu kendak dia yang biasa, rehat. Dan kendak dia juga suka pada makmumah. Sifat-sifat terkeji. Banyak cakap, banyak makan, cinta dunia, cinta kebolehan. Cicir, kedekut. Ini semua dia punya watak. Ini benda yang suka. Lepas tu kalau ada apa-apa majlis, jangan bincang banyak sangat pasal benda yang disuka oleh nafsu. Apa? Makan. Ni Maulid Nabi ni macam mana? Makan macam mana? Makan. Nak bakar kambing ke lagi macam mana? Jangan fikirkan benda ni tau. Kita memfikirkan apa kendak dia. Tak. Ini jadi nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Satu apa? Program ni macam mana? Apa pengisian dia? Lepas tu fikir ni kalau ada. Tak ada pun tak apa. Jangan jadikan ini menu utama. Tapi kebanyakan surau ini menu utama. Macam surau ni ada AJK dapur. Surau lain tak ada AJK dapur. Itu yang best. Surau ni tak ada AJK yang mengajak orang pada pengajian, menyusun kitab, pagi-pagi di sini ambil rehal, letak kitab, ajak orang, ada AJK di orang. Ini depan nak buat kitab, tak ada. Tapi AJK dapur ada. Kenapa? Kendak nafsu, tanpa sedar. Betul kan? Banyak surau kolek duit, buat satu bangunan, buat apa? Buat dapur. Tapi untuk buat kuliah yang khusus, buat bilik pengajian, ambil di kursi meja, duduk, belajar, pakai kitab, pakai backboard. Tak ada. Tak ada. Betul tak ni? Betul. Yang dipikirkan kendak nafsu. Nampak? Betul. Zaman dulu dah ada. Zaman sekarang dia berjangkit dekat surau kat masjid. Dilantik tukang masak dekat surau. Kalau kat surau makan tu ada kicap, di sini kicap tu ada. Macam kat rumah. Betul. Kenapa? Kendak nafsu. Tanpa sedar ya. Tapi tak ada JJK yang memikirkan, okey, silibus. Macam mana Kementerian Perjalanan memikirkan silibus dia punya rakyat ni. Belajar 1 belajar apa, belajar 2 belajar apa, tak ada. Adalah satu bilu dakwah. Bilu dakwah pun tak datang ke dia. Apa kata ni saya kata. Saya pergi pondok saya jumpa ustaz-ustaz kamu macam tak usah apa lah. Saya belajar ngaji 8 tahun. Dia kata saya pengusi masjid tu pun tak ada jumpa. 8 tahun. Dia ngajar kat masjid tu 1 bulan 4 jam. Dia kata dia tak pernah jumpa, dia tak kenal satu bulan masjid. Ni. Dan kadang-kadang AJK dapur ni orang mau belajar dia sibuk kat dapur. Betul tak? Ini belajar mandi wajib ni ke depan ni. Dia sibuk lah tungtang, lepas tu bisa. Nampak? Akhirnya di sini tak tahu mandi wajib. Akhirnya di sini tak tahu sembahyang. Akhirnya di sini tak tahu ni kelebihan apa penting kita belajar ni bagaimana ni ulama mengisahkan perkara ni. Dia tak kerti. Kenapa? Dia kerja dia ini. Saya kalau bulan subuh kan, saya nampak orang buat tea, saya kena panggil masuk dalam nanti. Jangan hiburkan tu.
Itu tak ada pun tak apa, betul tak? Takkan nak susun nasi lemak RM1 kat luar macam itu bang. Tapi ilmu ni tak ternilai dengan makanan sarapan tu. Ada 2-3 orang sibuk gitu-gitu buat air gitu-gitu keluar masuk. Tak payah. Itu bukan benda yang penting tau, tapi itu adalah kehendak nafsu. Bukan kata saya makan dah. Tapi yang prioriti dia belajar, bukan makan. Kan sibuk makcik tu potong kari pap lah, apa benda 2-3 orang. Dia dah pusat sambil tu boleh dengar. Benda ni tak boleh sambil-sambil. Benda ni kena tumpu dan ambil perhatian. Kan? Tak payah jadi dapur, sewa dapur tak apa. Betul kan? Nanti memikirkan. Tu dulu ada satu surau kat Damansara. Dia panggil saya, dia nak belajar semayang. Tapi panggil saya 3 bulan sekali. Tahu? Lepas tu panggil 2 kali, tak panggil lah. Saya pun tak kisah. Lepas tu dia ada call saya, Ustaz, kami bukan, ni masalah kami apa Ustaz? Nobody arrange for catering. Allah dia kata. Kalau siapa nak arrange untuk makan minum. Tapi kalau mengajar kat ada memang makan minum ni macam hotel Hilton lah. Anggur, ini, itu, buah dia 4 jenis. Betul-betul dia makan dia macam hotel. Saya kata jangan fikir pasal makan. Fikir pasal belajar ni, yang penting ni. Makan tak makan pun tak apa dia kata. Oh dia kata pengurusi dah nak ambil tu, nak kena pentingkan makan. Ini jadi masalah. Bila nobody arrange untuk catering, menyebabkan mereka tak boleh buat kelas. Jangan fikir nak makan ni. Ini mesyuarat AJK, last kali apa? Come on. Maulid Nabi, last kali makan juga. Majlilah, last kali makan. Ada pula satu AJK nak kena terfikirkan YB punya makan, orang-orang penting punya makan, kudu macam mana, gelas belah kanan begitu begini, ada pula set. Orang ni dengar kuliah pun tak dapat sekarang. Kenapa? Memikirkan benda ni. Tak? Memikirkan kehendak nafsu ni. Allah, tertipu je kita Dan kita balik surah kita kata kita sediakan makan minum. Tahu tak? Makan minum tak wajib sediakan. Tahu tak belajar fardu ain, mengetahui nilai solat, mengetahui tauhid, nak belajar kat surau tu? Tak dapat. Tak tahu. 20 tahun jadi AJK dapur, 20 tahun tak reti tauhid. Ni akibat dia. Datang surau datang. Dengar sambil-sambil gitulah, sambil-sambil buat air gitu-gitu, dengar lah. Apa ingat boleh dapat? Duduk depan ni pun tak pasti boleh faham tau. Duduk dekat dapur boleh faham. Allah urur. Imam Ghazali sebut perkataan ni Ni apa ni? Ini dikatakan tertipu. Nanti ada suara-suara nafsu, suara syaitan, tak apa, pun tak baca, tak apa. Kau buat ni boleh buat pahala. Dia kata gitu tau. Apa nilai dia buat kat dapur kalau tauhid dia pun tak lepas? Apa nilai? Tak nilai tau. Apa nilai dia buat kat dapur lepas sembahyang tak sah? Apa nilai? Tak ada nilai. Bukan tak boleh ni, tapi benda dia yang ilmu ni tu yang utama. Bukan benda makan. Jadi kalau kita ada AJK dapur, tapi tak ada AJK yang menguruskan kuliah. Saya dah tengok surau dia ada AJK menguruskan kuliah. Dia ada 4 orang tukang rakam. Tukang rakam ni AB. Datang. Yang seorang ni kerja dia apa? Dia datang je. Kalau kuliah pukul 1 tengah hari, 2.25 dia datang, dia ambil tu. Apa? Rehal. Buka. Lepas tu, ambil kitab. Buat dia beli kitab. Buka. Dan mereka duduk depan. AJK duduk depan. Dia bakal orang lain datang pun rasa teruja. Datang. Ambil. Pilih baju mana yang pilih. Duduk. Buka. Ambil tu. Mereka rutin buat. Makan minum bukan soal. Makan minum ada, tak ada tak apa. Ini jaga-jaga ni. Ini kendak nafsu. Ni makan. Ni tidur. Ni rehat. Inilah dikatakan sifat binatang. Ni binatang ni. Dia kalau lembu dia suka makan. Kalau tidur pun dia munyak. Dia ada pukul depan. Tidur, mulut lagi ni. Tidur ni. Kenapa? Memang binatang ni kerja dia makan Tu dia pergi desa meninjau tau. Desa meninjau. Kat mana
Tinggi dia, padang ke? Dia suruh meninjau. Buya Hamka ulama, Profesor Hamka kan. Hamzah Abdul Malik, apa nama dia? Ada perkataan yang besar dekat rumah dia. Lepas tu dia ada pondok pengajian dia dekat rumah ni. Dekat rumah ni ada satu perkataan yang ditampal lah. Tak besar sangat lah, tapi kalau kita perhati pameran tu kita nampak. Dan saya pernah dengar juga perkataan ni dulu sebut lah. Dia kata apa? Kalau bertanya pada monyet di pagi hari, monyet, kemana kamu? Keluar daripada dahan-dahanmu. Monyet akan jawab, aku mau cari makan. Kalau bertanya pada babi, kemana kamu babi? Keluar dari sarangmu di pagi-pagian. Babi akan kata, aku mau cari makan. Dia kata apa? Kalau engkau hidup ni, otak engkau cari makan, serupa engkau sama monyet dan babi. Dia kata gitu. Oh, kau dengar tu pedih. Kenapa tak belajar agama? Kerja lah. Kenapa tak baca Quran? Kerja lah. Kenapa tak pergi surau? Kerja lah. Tu dari korang dua binatang tu lah. Tu binatang ni. Ni kerja dia. Dulu saya ingat saya tunggu SPM. Ada kawan saya ni, budak Cina tau. Saya tanya dia, you buat apa lah? Tunggu result. Saya kerja ni lah. Dulu ada orang yang kerja ni, melayan tobacco berat. Kilang rokok lah. Dalam tekan besi tu. Oh, dia kata, ada kawan saya kerja ni. Dia kata kerja sini best tu. Kalau rokok tu disusunan, kotak tu. Kadang-kadang jam. Kotak ni berimpit, pecah. Habis jatuh ni free lah kita. Budak-budak datang ambil. Bawa balik rokok free. Dia kata gitulah, cerita lah. Dia kata you kerja kilang rokok? Tak. Makan tidur berak. Dia kata. MTB. Kalau buat apa lah? Saya makan tidur berak. Ni jumpa kawan sini ni. Dia cakap itu, makan tidur berak. Ni Ini kurang ni Kalau hidup kita ni je, takut nanti disamakan dengan ni. Lepas tu ulama kata apa dia ada benda ni. Akal, nafsu. Kalau nafsu menguasai domain akal, dia sama dengan ni. Kalau nafsu menguasai akal, sebenarnya di sisi Allah dia lebih hina daripada ni. Tanpa dia sedar tau. Tanpa kita tahu lah. Malang lah kau tak belajar. Malang kau tak tahu. Malang malaikat kata ini datang ni. Allah, kalau kita tahu kita mesti. Ini kan manusia ni binatang lah. Dia ikut nafsu dia. Lepas tu nak lawan ni dia bukan layan, dia lawan. Nafsu dia kena lawan, dia bukan layan. Kalau kita syaitan, dulu lama tulis dalam kitab mereka ni, syaitan ni dia bukan kawan, dia musuh. Dia ada perlawanan, dia ada dua perkataan yang selalu menerangkan dunia. Lepas tu kalau kita faham lah. Kalau tak faham, kita faham. Dia kata macam ni lah. Nikmat kawan dia adalah syukur. Betul. Ujian kawan dia adalah sabar. Atau lagi tinggi tahap reza. Ini kawan dia. Ini pair yang dia kena buat. Sebab tu dalam kitab Muhimmah dia kata kita ni kena ada buat satu benda ni nama dia munajat. Ni untuk engkau fikir adakah engkau ini dalam ibadat atau engkau fikir sekarang dirimu dalam maksiat. Fikir ni. Engkau mesti duduk termenung sekejap atas jadah. Engkau bercakap dengan Allah. Ya Allah, sekarang ni aku kat mana? Kalau engkau dapati dirimu dalam ibadat, maka jawablah engkau dengan syukur.
Atau kau merasa dirimu dalam kesenangan? Rumah ada, kereta ada, senanglah, semua senang. Maka jawab juga dengan syukur. Dia kata itulah. Tapi kalau kau rasakan dirimu dalam maksiat, fardu ain pun tak tahu apa, itu dalam maksiat tau. Fardu ain ni wajib belajar. Tanya syahadah. Saya kata ni basic Dia ada 4 rukun. Ada 4 rukun ni. Aku tahu rukun negara je ke? Ni tak erti. Kalau ni pun tak erti, maknanya contohnya kita berada dalam maksiat. Kenapa? Kita tak tahu fardu ain. Ramai orang tak nampak, tak tahu fardu ain ni dosa. Tapi ramai orang nampak tak semayang ni dosa. Maka hendaklah kau menyusuri perjalanan tobat. Kenapa? Engkau dalam maksiat. Lepas tu dia ulama dulu dia lukis beginilah. Ini pintu ni pintu. Dia kata orang yang dalam maksiat ni, untuk diubah diri dia kena masuk satu pintu. Ni pintu ni nama taubat. Ni taubat. Dalam suasana taubat. Dan dalam pada taubat itu seiring dia mesti mencari pintu ilmu ni. Ni nama dia ilmu fardu ain ni. Taubat, belajar tidak, tak erti apa-apa. Cek diri kita asyhadu, aku naik saksi. Saksi ni macam mana? Tanya diri kita. Tanya orang yang tanya lah. Tanya diri kita. Aku naik saksi. Saksi ni apa? Tak erti. Yang saksi lah. Apa saksi ni? Kenapa ulama kata perkataan saksi ni? Saksi ni macam kita naik mahkamah, kita nampak, kita tahu, kita nama saksi. Tapi kita tak tahu saksi ni kalimah syahadat macam mana. Fail tau. Benda asal dari syahadat pun fail. Apa rukun dia? Apa juzuk dia? Apa mengesahkan syahadat? Pun tak erti. Betul dia kata, majoriti orang tak erti tauhid ni. Ini sangat menakutkan tau. Tahu tak dia boleh jawab tak kalau kubur nanti? Siapa Tuhan kau? Syahadat pun tak erti Kenapa? Dia lahir Islam. Dia baka di Islam. Lepas tu dia tak nak cari agama ni. Dia rasa dia dah Islam. Dan dia rasa dia belajar kat Pulau Rendah dah okey. Tahu Pulau Rendah dulu seminggu berkali belajar agama. 2 hari tau. Tak tolak lagi maulid Nabi. Tak tolak lagi ustaz bawa pergi surau, semayang, begini-begini. Tak berapa jam dia belajar. Seminggu mungkin 40 minit je belajar. Itu pun tak seenggu pun. Belajar sikit tak. Akhirnya dia nilai pada tu sekolah agama pun 2 jam setengah je. Dah banyak ajar tulisan Jawi gitu je. Tapi penghayatan kepada agama ni saya dari segi nampak kurang. Bila silibusnya terhad, betul tak? Dengan keadaan dulu saya tengok masa anak saya sekolah rendah kawan dia datang raya. Masa tu anak saya sekolah rendah. Saya kena membuat lah sekolah agama Ridwan. Kadang-kadang saya bantu sekolah agama tu. Saya tanya pesa nombor berapa? 68. Dalam kelas saya kata dia dah kecil 68. Kenapa 68? Murid 80. 2 kursi 3 orang. 2 kursi 3 orang. Penuh. Macam kantin. Ustaz nak lalu tengah pun tak ada ruang. Kenapa? Orang ramai nak hantar. Pesa nombor 80, nombor 45 dalam kelas. Satu kelas 80 orang. Yang patutnya muat 40. Jadi tak ada bangunan lain, sempat juga pelajar. Jadi kita rasa boleh tak usaha dengan anak murid yang ramai tu beri tumpuan pada setiap orang? Tak boleh. Nak kawal budak berlari, nak apa benda, tak boleh. Jadi daripada masa tu, pada akal kanak-kanak ni, mereka tak akan menghayati apa yang mereka belajar. Mereka yang hafal-hafal. Tu hafal. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis. Hafal dia? Apa baqa Tak tahu. Dia boleh jawab translate kekal.
Kekal maksud apa? Tak reti. Maksudnya Allah tak kenal? Tak kenal. Jadi bila tua ni dia belajar diri lah. Belajar diri. Sebab apa? Sadar ni, faham sifat Allah ni, tahu pada tauhid. Perjalanan tasawuf sini macam mana kena faham. Okey. Ni dia kata ni. Dan dia kata sifat manusia ni segera menunaikannya. Segera ni apa? Dia nak je pagi. Mengantuk, tidur. Dalam kuliah, tak boleh. Tak boleh. Tak ada perlawanan langsung kan? Tak ada perlawanan Syaitan kata, aku tak worry dia ni, aku tak bimbang dia ni, tak ada hal kan? Dia ni, biar dia akan surau, bukan dia belajar pun. Biar dia semayang, bukan busuk pun. Paling takut dia semayang, dia kopor tiket nak mobil. Kenapa? Dia lalai dalam solat dia. Tadi lupa 2 rakaat, tak ingat apa-apa. Tak ingat apa-apa tahu. Tu syaitan kata, biar dia surau, tak apa, biar dia syok ni. Oh, aku pergi surau, aku gini. Tengok tauhid tak lepas. Kalau tauhid tak lepas, paling takut mati kufur. Tahu? Tu mati kufur. Ni 6 rukun iman ni. Kalau kita fail, gagal, satu je kok. Ni tak ada. Satu je gagal. Gagal macam mana? Apa maksud beriman pada qada dan qadar? Apa di qada, apa di qadar, pada ilmu jugalah. Jangan cakap pada keyakinan. Tak faham. Tak faham, fail lah. Fail, betul. Satu rukun iman kita fail, orang hantar kita dekat kajang kubur Islam, na'udzubillah. Orang buat tahlil online takut dinilai manusia yang mati itu sebagai kufur. Ni yang orang tak ambil kisah. Betul. Orang yang boleh doakan apa tuan-tuan lihat perjalanan ini baik, orang ni takut je. Rasulullah kata ada dicerita sahabat kata hadis ada seorang ibu, dia melihat anak dia gugur dalam perang Uhud ke Badar Uhud. Dan dia memegang jenazah anak dia dan dia berkata, ini dalam kitab Sirus Salikin. Ada ulama kata Sirus Salikin. Dia pegang, tahniah anakku, engkau telah syahid. Rasulullah kata apa? Jangan kata begitu. Engkau tak tahu apa dia buat atas muka bumi. Mungkin dia ada cakap benda-benda yang tidak bermanfaat. Rupanya cakap benda tak bermanfaat ni pun menyebabkan dia ragukan syahid dia bagi orang sendiri. Itu dia syahid tu. Maksudnya Allah mungkin tak terima syahid dia sebab dunia dia cakap benda tak ada bermanfaat. Berapa banyak dia cakap benda tak ada bermanfaat. Yang kita adalah ulama ni kan, bercerita. Lepas tu dia kena baca kitab. Kita kata apa benda cakap tak ada manfaat bagaikan mengumpul sepotong tanah keras. Cakap benda dosa bagaikan mengumpul api neraka. Cakap benda yang baik bagaikan mengumpul ketulan emas. Ketiga-tiga ni akan dibawa ke akhirat. Tak pernah tahu. Tak pernah tahu. Kenapa tak tahu balik tadi lah. Tak ada pengajian. Suatu ilmu yang ulama buat ni, dia pandu kita. Sekarang ni dia bicara pasal nafsu ni. Lepas tu nak kena faham Kalau tak belajar jangan ingat kau tak tahu lah. Jangan ingat kau tak tahu. Dan takkan sampai dia kepada perjalanan dia menuju Allah. Macam mana ulama kata kau melihat laut yang luas dan kau tak bawa kapal, tak bawa dayung, tak bawa apa untuk kau pergi seberang, kau takkan sampai seberang. Jadi benda ni memerlukan satu kepayahan, memerlukan satu usaha yang sungguh-sungguh, memerlukan satu perlawanan yang hebat dalam hati kita dengan makhluk bernama nafsu. Kalau kita biarkan, biar tak kisah, nak tidur-tidur, nak makan-makan, nak tidur-tidur, nak makan-makan, nak rehat-rehat, hati tak ada susah. Aku sebenarnya sah salah sebenarnya. Salah. Tanyalah. Apa syarat sah sujud? Ada syarat Ada syarat? Ada syarat. 8. Apa ni? Tak reti. Tak reti lah. Macam mana ni? 40 tahun sebenarnya tak reti. Syahadah aku sah ke? Faham ke pun?
La ilaha illallah. Apa ni? Tauhid. Kenapa tauhid? Tak boleh jalan. Dan membiarkan diri dalam keadaan tauhid. Dan tak nak ruang masa untuk reti, untuk tahu. Rasa benda ni, saya kata kan, everything is rely on us. Saya kata betul lah. Belajar kat surau ni, dia depend pada kita lah. Kita nak buat macam mana, kita dapat. Kita tak nak buat, kita dapat. Tak ada siapa akan hutan kita, akan minta kita kitab, akan minta buku latihan kita macam kat bodoh lah. Saya dulu baru kahwin, saya belajar kat orang Pandan lah. Daftar nama kelas Badu'ain ni. Ustaz ni setiap bulan dia minta buku yang kita catat ni. Kitab memang ada lah. Ada buku catatan dia minta. Nanti beratus minggu sekali je. Kita belajar 3 jam. Minggu depan dia pulang balik. Dia betul kalau sheet macam mana titik ketinggal, betul kan. Dia kata nota ni tak lengkap. Dia guna pen merah lah. Tapi kalau fikir tak buat begitu. Jadi ikut kita lah. Kalau kita nak, kita dapat lah. Allah akan tunjukkan jalan. Kalau kita rasa ini adalah second priority, it's not our core business. Our core business is doing living. Our core business is doing something for us to live or survive. Itu our core business. Ini akan jadi sampingan. Itu regardless lah apa kita buat. What you do to live or survive, regardless. Tak apa. Nak kerja juruter, jadi juruter. Nak jadi arkitek, jadi arkitek. Nak jadi orang pencin, jadi orang pencin. Tak apa. Tapi ilmu agama mesti ada. Kenapa? Dia pimpin tangan kita selamat. Yang ni yang memang tak ada. Saya juga tunggu. Hatta walaupun orang yang masjid dia tak ada. Betul. Tak percaya, buat survey. AJK buat survey. Kalau saya dekat ambil ni 30 orang. Ambil nama dia. Okey, isi orang. Suruh isi orang. Buat beberapa subjek. Tauhid. Semua kalau rukun syahadah. On the spot bagi dia isi. Okey. Apa beza Allah dengan Tuhan? Isi. Apa dua sifat melayakkan dia dipanggil Allah? Tuhan. Isi. Ini beberapa tauhid je lah. Tanya buat fiqah. Apa beza musta'mal dengan mutlak? Isi. Berapa tu kata dua kolak? Isi. Benda-benda yang basic je. Tauhid. Cerita. Apa rukun tawakal? Isi. Apa perkara menyebabkan hasad? Isi. Apa ubat bagi hasad dengki? Isi. Itu buat tasawuf. Kita akan dapati randomly kita akan dapati semua tu. Betul ya kan? Tunggu. Saya akan tunggu. Kenapa Tak belajar. Nak belajar je, nafsu bagi alasan. Kita lupa. Lepas tu kau belajar selalu orang duduk belakang lah. Kenapa? Kita nak lawan nafsu dia. Lawan, dia nak duduk belakang, duduk depan. Lawan lah sikit. Tuan nak buat kitab, beri kitab. Lawan lah sikit. Baru dia perlawanan. Perlawanan dengan nafsu itulah yang Allah kata dia akan berdiri depan Tuhan dia menahan kehendak nafsu dia, dan Allah akan bagi surga yang indah sebagai tempat tinggal. Kenapa? Tapi kena lawan nafsu. Ini taizan. Lepas tu kalau lepas mayang kan nampak orang pergi ambil sejadah duduk belakang. Betul tak? Kenapa? Kat belakang kan nak lelak kerja boleh. Betul tak? Nak duduk depan? Tidak. Kenapa? Nafsu kata duduk belakang lah. Duduk belakang. Nafsu. Saya pergi pondok baru ni kan. Saya kelas tu start pukul 9.30. Saya sampai 9.25. Saya pun ambil rehat. Saya kata budak tu kau pergi pasir yang besar. Saya letak. Saya duduk kalau ustaz duduk sini. Saya duduk sini. Situ lah. Saya duduk sini lah. Tapi itu ruangnya yang ada ke depan. Yang lain semua dah ada rehat. Budak-budak. Dah ada letak kitab, ada letak lidah, ada letak serban. Dah penuh. Lepas tu adalah ruang kecil sikit. Ada budak masuk menyelit dulu tu. Budak kurus. Kenapa? Mereka terkesan dengan guru cakap apa? Lagi dekat kau dengan guru, lagi besar impact kau dapat. Betul, memang betul. Itu dia pondok lah. Duduklah ngaji 3 jam. Duduk fokus, tak rasa 3 jam. Tiba dah pukul 12 lebih. Lepas tu saya pergi Batu jumpa ustaz lah. Jumpa Ustaz Ridaudin. Datang rumah dia ajak makan nasi pula. Masalah semak, makan belah nasi lemak. Bila pagi je pergi.
Dan dia cakap benda sama. Dia kata kenapa kebanyakan orang-orang Malaysia ni tak dapat ilmu? Kenapa? Dia kata satu je lah. Dia kata apa? Tak ada kesungguhan. Dia kata gitu. Hampir lah buat daurah ke apa ke, sebut apa pun kata. Sedangkan saya ni kadang-kadang saya sanggup datang KL. Ni besok, ni hari kan jadi kat KL. Saya dah pergi kelas dia nanti pukul 10.30. Lepas ni pergi kantor permai. Kalau kantor permai kan balik, pergi kelas dia. Tak ada ni lah, dia kata nama apa? Kesungguhan tak ada. Dia kata, duduklah belajar kalau tak keluar. Duduklah seluar 20 tahun. Apa pun tak tahu. Betul dia kata. Saya akui je tadi lah. Tapi macam mana dia pernah cakap apa dia kata? Perkataan Arab kata apa? Engkau boleh tarik kedai ke gigi air, tapi engkau tak boleh paksa kedai minum air. Bukan dia kata orang namanya kedai, tapi degilnya nafsu ni macam kedai. Kedai ni nak suruh diminum tak boleh. Angkat barang dia angkat. Sama macam kita lah. Kerja boleh kerja. Angkat barang tu macam dia kerja lah. Tapi nak dapat benda manfaat, dia nak minum, dia tunggu time dia. Sama macam kita lah. Nak belajar, tunggu time kita free, boleh belajar. Macam kedai. Allah, jaga-jaga kan. Perumpamaan yang ulama buat dah banyak. Untuk memperlihatkan lalai yang manusia. Okey, cukup. Nanti sambung. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Nanti sambung. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku ma'ah wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.